Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada para pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Apa khabar? Tun Abdul Razak Husin di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya juga, iaitu di Kuala Lumpur. Okey, kongres ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kemudian, sekali lagi kita tengok pada 15 April 2017, Kongres Kebudayaan Kebangsaan kali kedua telah diadakan di UKM. Okey, Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa tujuannya? Memperkasakan kebudayaan nasional sebagai identiti bangsa, menyemarakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, mempertahankan perlembagaan persekutuan, mengukuhkan rukun negara sebagai tiang seri negara bangsa, dan yang terakhir, pendidikan sebagai alat penyatuan bangsa. Okay. Baik, ini kalau pelajar lihat dalam buku teks di sebelah bawah itu, kita tengok ada kata-kata daripada Tun Abdul Razak Husin ketika merasmikan Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Dia kata, kita mesti menggubal satu identiti bangsa Malaysia dengan mengambil kira semua kaum dan semua agama. Di sinilah titik tolaknya adanya dasar kebudayaan negara. Baik. Apakah prinsip bila bila kerajaan menggubal dasar kebudayaan kebangsaan? Apakah prinsip yang dilihat? Okey, ada tiga prinsip. Prinsip yang dilihat yang pertamanya ialah untuk membuat dasar kebudayaan ini mestilah berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. Maknanya, semua kaum-kaum lain selain daripada orang Melayu yang duduk di Malaysia ini
dasarnya akan berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu. Kemudian kita tengok unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Dan yang ketiga, Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Maknanya kalau dasar-dasar daripada kaum-kaum lain juga diterima, kebudayaan daripada kaum lain juga diterima, asalkan tidak bertentangan dengan Islam. Baik, apakah matlamat pembentukan? Apakah matlamat pembentukan? Okey. Apakah sebab dibentuk dasar kebudayaan kebangsaan? So, ada 3 matlamat. Yang pertama ialah memperkukuhkan perpaduan bangsa dan negara. Seterusnya yang kedua, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Dan yang ketiga, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosio-ekonomi. Baik, untuk melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan yang telah digubal tadi, adalah agensi-agensi pelaksana yang dilantik atau yang ditubuhkan oleh kerajaan. Okey. Untuk itu kita tengok kerajaan telah menubuhkan negara iaitu Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Okey. Ya, kalau kamu nampak cursor ni, Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan kemudian telah ditukar ayat itu kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Manakala di bawah Kementerian Pelancongan ini ditubuhkan lagi agensi-agensi lain, iaitu kita tengok Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kemudian kita ada Aswara, iaitu Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Kemudian kita ada Istana Budaya. Okey. Di bawah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara ini pula kita tengok cabang-cabangnya, ada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian setiap negeri. Okey. Kemudian Istana Budaya pula adalah tempat di mana pengamal-pengamal kebudayaan, okey, apa saja yang berkaitan dengan kebudayaan, di Istana Budaya ini mereka selalu mengadakan acara-acara ataupun persembahan kebudayaan kebangsaan. Contohnya seperti tarian, seperti muzik, drama dan sebagainya. Okey. Okey. So, jadi bagaimana nak tonjolkan dasar kebudayaan ini? Jadi kerajaan Malaysia memikirkan nak tonjolkan dasar kebudayaan negara ini adalah melalui satu program. Jadi kita telah membentuk satu program yang kita panggil sebagai Citra Warna Malaysia. Apa itu Citra Warna Malaysia? Okey, kita tengok. Citra Warna Malaysia ini dimulakan tahun 1999. Iaitu Citra Warna Malaysia ini merupakan promosi pelancongan. Tujuannya kita nak tarik pelancong datang dan kita buat satu program yang kita panggil sebagai Citra Warna Malaysia. Diadakan setiap tahun di dataran Merdeka pada bulan Mei dengan melibatkan rakyat pelbagai kaum dan budaya. Jadi pelajar-pelajar, apa yang ada dalam Citra Warna Malaysia? Okey. Kita tengok dalam Citra Warna Malaysia ini kita persembahkan kebudayaan. Okey, kebudayaan rakyat Malaysia. Apa budaya yang ada pada rakyat Malaysia yang bersesuaian. Kemudian kita juga ada nyanyian lagu rakyat. Okey, rakyat Malaysia yang terdiri bilang kau, apa lagu-lagu rakyat yang kita ada. Kemudian kita juga ada tarian. Okey, dan juga kita persembahkan juga, kita tonjolkan juga pakaian rakyat Malaysia. So, tujuannya pada asal ini adalah merupakan promosi pelancongan. Jadi dengan harapan kita tonjolkan dasar kebudayaan kita dan kita dapat menarik pelancong untuk melihat dan datang berkunjung ke negara kita. Secara tidak langsung, ekonomi ataupun sektor pelancongan kita berkembang maju. Baik, di sini cikgu ada gambar-gambar yang berkaitan dengan citra warna. Setiap tahun kita adakan, cuma pada tahun ini 2021 kita tidak ada
citra warna tahun ini setakat yang cikgu tahu, sebab mungkin disebabkan oleh masalah PKP dan juga masalah wabak COVID. Baik, baik. Adanya dasar kebudayaan kebangsaan telah memberi peluang, bagi peluang kepada penggiat-penggiat budaya. Orang-orang yang terlibat dalam budaya ni. Contohnya kita boleh tengok di atas tu ada gambar Azah Aziz ataupun kita gelar Mak Ungku. Dia ini adalah seorang tokoh budayawan. Kemudian kita ada Hamzah Dolmat, terkenal dengan seni muzik tradisional. Kemudian kita ada Lim Swee Tin, mahir dalam kesusastraan. Kemudian kita ada Samuel Das, yang ini mahir dengan muzik tradisional India. Suhaibun Yusof, budaya dan kesusastraan Sabah. Matthew Ngau Jau, muzik tradisional ataupun Sapeh, Sarawak. Okey. So, senang begini, dasar kebudayaan kebangsaan telah melahirkan ramai tokoh dan penggiat budaya yang tersohor. Jadi, pelajar mesti kena tahu tokoh ini banyak memberi sumbangan terhadap proses memudayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa. Dan akhir sekali, sumbangan mereka ini amat penting dalam menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu tinggi dan memanfaatkan khazanah asli negara. Okay. Apa kesimpulan yang kita dapat daripada tajuk ini? Okay. Yang pertama, pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan dapat membentuk bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara. Yang kedua, sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah berbangga dengan keunikan budaya masyarakat. Jadi, mana-mana negara pun, mereka akan berbangga dengan keunikan budaya mereka. Jadi, kita pun sama juga sebagai rakyat Malaysia. Apa yang kerajaan perkenalkan, kebudayaan kebangsaan ini, kita harus berbangga. Ini adalah merupakan identiti negara kita. Dan yang ketiga, hal ini disebabkan budaya tersebut memperlihatkan kepribadian sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Maknanya, dengan ada dasar kebudayaan kebangsaan, di sini kita faham negara kita adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat kerana kita mempunyai identiti budaya sendiri. Okey, yang mana setiap negara yang merdeka dan berdaulat di dunia ni, mereka mempunyai kebudayaan sendiri, kebudayaan masing-masing. Jadi, untuk itu, sampai di situ sahaja cikgu punya penerangan kali ini untuk tajuk 7.4 dasar kebudayaan kebangsaan. Di sini cikgu sudahi dengan sekian. Terima kasih. Untuk lebih pemahaman, pelajar bolehlah merujuk kepada buku teks.